sampai 9 malam. Saya dah tak ada kelas petang sebab start je November ni saya dah ada kelas lain untuk hari Khamis tu 3 sampai 5. So saya kena buat kelas malam. Okay. Nak tanya macam mana awak punya ni coach English bahasa Melayu dengan sejarah dia orang buat Google Meet tak untuk kelas? Anyone? Hello? Hello? Ada ke tak ni? Ya, sir. Kohanes Warren. Ya, sir. Untuk subjek English, sejarah dengan bahasa Melayu, dia orang buat Google Meet tak coach awak? Hari ni dah buat. Ni ada Google Meet PM, sir. Hari ni pukul berapa? Tak tahu. Hari ni tak ada, hari ni tak ada. Hari ni tak ada? Hari ni tak ada lah, Wi. Tolong pilih. Minggu depan. Minggu depan? Yang Google Meet Oh, maksud untuk English? Tadi tu cikgu BN tanya, cikgu Lin dah mula kelas ke? Lepas tu kami kata lah, dah. Lepas tu dia kata minggu depan nak start. Oh. Okey lah. Adil lah. Diamlah. Okay. English macam mana dia buat juga Google Meet? English tak tahu lagi, dia tanya je ada trial ke tak. Okay, faham. Okay, tak apa. Sebab ada few coach yang hilang sekarang ni. So, kita orang kena cari. Bukan anak murid hilang. Dia punya tukang ajar tu hilang. That's why saya tanya. Just in case kan. Okay, kita nak start bincang ni. Okay, yang ni adalah modul 8. Yang pasal yang label roti tu yang kita buat hari Khamis tu. Ini soalan dia. Saya dah bagi kan? Kalau ada masa, cuba jawab. Okay, sekarang ni saya nak bincang dia punya jawapan. Okay, kita tengok A1. Label makanan yang manakah memenuhi kehendak peraturan makanan 1985. Okay, kita tengok balik. Dia ada apa? Kita nak bandingkan kicap P dengan kicap Q. Okay, kita nak bandingkan kicap P dengan kicap Q yang mana yang dia mematuhi peraturan makanan 1985. Kita tengok yang mana yang paling lengkap. Okay, kalau ingredient, dua-dua ada ingredient dia. Kalau dikilangkan oleh pun dua-dua ada. Tapi apa yang bezakan kicap P dengan kicap Q? Nampak ni dia ada tarikh dan juga expired date dan juga berat bersih. Maksudnya yang mana yang paling lengkap, yang itulah yang paling terbaik lah. Okay, so dekat sini jawapan dia kicap Q. Kicap Q. Okay, berikan satu sebab jawapan anda. Okay, bagi tahulah tadi. Kita ada apa? Kita ada berat dia. Berat bersih. Kita ada berat bersih dia. Dan juga tarikh luput. Expired date. Okay. Salah satu je. Sebab dia satu markah je. Sama ada berat bersih ataupun tarikh luput. Kalau awak nak letak dua-dua, rajin. Tetap satu markah tapi baguslah atas kerajinan tu. Sekejap. Okay. Namakan bahan kimia. Soalan mana? Ni soalan modul 8 Syed. Yang kita belajar hari Khamis. Saya dah bagi. Ke saya tak bagi? Sekejap saya tengok check balik. Tak bagi je. Ya ke? Betul je. Tak pernah nampak pun. Baru first time nampak. Adalah saya bagi.
7 Oktober. Oh, kalau macam tu saya tak buka kot. Pukul 10.30. Saya lambat sikit bagi. Modul 8. Lepas tu saya bagi slide. Okay, tak apalah, kita bincang je terus. Nanti awak boleh buat latihan sendiri. Okay, namakan bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet. Pengawet ni, satu tips dia, awak cari je mana-mana nama yang nampak pelik dekat sini. Macam gula, gandum, garam ni semua dah familiar kan. Awak ambil natrium benzoat. Okay, itu dia bertindak sebagai dia punya pengawet. Okay, natrium benzoat. Apakah fungsi bagi pengawet tersebut? Ini dia tanya apakah fungsi. Okay, kebanyakan fungsi pengawet ni nama pun pengawet kan. Dia adalah fungsi dia adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Kena bagi tahulah menghalang. Tak boleh menghalang bakteria sebab pengawet ni bakteria still boleh masuk. Tapi dia nak mengawal pertumbuhan tu. Pertumbuhan bakteria. Itu awak kena highlightkan. Okey, dapat 1 markah. Okey, pempasteran digunakan dalam penghasilan kicap. Nyatakan 2 keadaan bagi pempasteran ini. Ini yang saya dah bagi tahu dalam slide tu. Untuk pempasteran kita ada 2 keadaan kan. Okey, dua masa dan juga 2 jenis suhu. Okey. Yang first, awak kena ingat dah ni 15 saat. 15 saat 72 darjah Celsius. Tak ada. Saya tak ada butang darjah Celsius kat sini. Saya tulis Allah. Darjah Celsius. Okey. Itu satu keadaan. Okey. Ni apa ni, dipanaskan. Ni tulis lah dipanaskan. Okey, dipanaskan 15 saat 72 darjah Celsius. Okey, yang kedua pula dipanaskan juga tapi masa dia adalah 30 minit. 1 saat 1 minit, 30 minit, 63 darjah Celsius. Okey, itu dia. Okey, ini adalah 2 keadaan untuk pempasteran. Dipanaskan 15 saat 72 darjah Celsius. Lagi satu dipanaskan selama 30 minit pada 63 darjah Celsius. Okey, habis yang tu. Kita nak pergi kepada yang ujian semalam tu. Susah semalam. Soalan eksperimen. Susah. Okey, yang ni. Okey. Sekejap. Dekat skrin ni ada jawapan sebenarnya. Sebab tu saya nampak macam bijak sikit. Saya nak cari saya punya jawapan. 10 je Sid. Okey. Soalan objektif. Antara pasangan berikut yang manakah betul tentang haiwan dan jenis rangka dia? Okey, kita ada 3. Rangka dalam, rangka luar dengan rangka hidrostatik. Okey, hari tu kita bincang pasal rangka dalam je kan? Ya ke? Betul lah. Rangka dalam sahaja. Okey, sebab kalau nak bincang 3-3 lama. Okey, saya bagi tahu sikit rangka hidrostatik tu dia macam cacing. Dia macam cacing, dia macam ni saya nak lukis cacing.
Macam tu. Dia bergerak menggunakan, dia tak ada kaki, dia bergerak menggunakan rangka-rangka hidrostatik dalam badan dia. Yang tu. Itu. Lepas tu yang jenis rangka luar pula macam ketam. Kan kita nak makan ketam, kita nak makan isi dia, kita kena crash dia punya rangka tu. Dekat dalam dia isi je, tak ada tulang pun. Rangka dalam ni macam biasalah. Macam kita bukan haiwan. Macam gajah, zirafah, okey? Itu semua rangka dalam. Okey, yang mana yang betul? 1 D. Kelawar rangka dalam. Kumbang rangka luar, kalau jengking rangka luar, sotong rangka hidrostatik. Okey, yang ni yang kedua, Raja menunjukkan kereta di atas batang teratai. Ni. Apa benda dalam ni? Benda dalam ni ada xylem dan juga phloem. Xylem dan juga phloem. Apa fungsi xylem dengan phloem ni? Dia untuk mengangkut nutrien. Nak tulis. Mengangkut nutrien. Okay. Nutrien tu apa? Nutrien tu adalah makanan bagi tumbuhan. Okay. Okay, menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia berdasarkan ketinggian. Antara peringkat A, B, C, D pada peringkat yang manakah kanak-kanak mencapai akhir balik? Yang mana ni? Nombor 3. Jawapan dia C. Sebab dia baru nak stop dia punya pertumbuhan tu. Sir, Tapi semalam sema saya punya kertas tertulis B. Ya ke? Ya, betul. Sekarang saya send. Okay, tak apa. Neren Ya, Naren. Neren saya tambah 1. Kalau ada, sebab itulah saya bincang. Kalau ada pembetulan, kadang-kadang saya pun tersilap juga. Kalau ada pembetulan bagi tahu Okay, bagus Neren. Okay, mengapakah zirafah adalah tidak stabil? Nombor 4. Yang mana? Luas tapaknya kecil, pusat gravitinya tinggi, saiz badannya besar, berat badannya besar. Okay, B. Sebab dia punya pusat graviti tu tinggi. Pusat graviti tu macam mana kan? Zirafah kan dia tinggi kan. Ni kepala dia. Lepas tu badan dia. Lepas tu kaki dia pun panjang. So dia tak stabil dekat pusat gravitinya tinggi. Pusat. Zirafah tahu ni. Zirafah. Okay. Seterusnya, Rajah 3 menunjukkan kelenjar endokrin. Okay, yang mana satu? Kalau dia tidak berfungsi, dia akan menghidap goiter. Yang mana? 5. Thyroid. A. Kalau thyroid awak tak berfungsi, awak boleh dapat goiter. Goiter tu apa? Goiter tu dia punya ni. Tengkuk dia ni membengkak. Tengkuk dia tu membengkak. Itu goiter. Okay, seorang lelaki kerap kencing manis, berasa haus, kabur penglihatan, luka lambat sembuh. Ni kencing manis sebenarnya. Okay, kencing manis ada dua. Bukan kencing manis ada dua. Diabetes ada dua jenis. Diabetes insipidus dan juga diabetes mellitus. Yang mana satu yang kencing manis, yang mellitus. Itu kencing manis. Insipidus ni lain. Okey, nombor 7. Antara yang berikut, yang manakah kesan alkohol terhadap kesihatan manusia?
Mengaktifkan otak? Tak. Mengganggu koordinasi badan, merosakkan sel-sel ginjal, membuat pertimbangan yang wajar. Yang mana satu? Nombor 7 jawapan dia C. Mengganggu koordinasi badan. Sebab alkohol ni dia boleh buat kita macam mabuk-mabuk kan. Mabuk-mabuk tu koordinasi badan kita tak stabil. Jalan pun goyang-goyang kan. Okey. 8. Maklumat di bawah adalah tentang sejenis alloy. Ringan, digunakan untuk membuat badan pesawat udara ni. Kalau awak nampak je perkataan ni, sekejap saya highlight. Nampak je badan pesawat udara ni, awak terus jawab duralumin. Satu benda tu je yang buat badan pesawat. Okey. Nombor 9. Sesuatu bahan mengandungi komponen utama adalah silika. Yang ni apa dia ni? 9. Ni kena baca buku, baca balik slide yang saya tunjuk dekat YouTube. Okey, silika apa dia? Bahan utama dia silika adalah kaca. Kaca. Seramik tu lain. Seramik apa dia tah? Saya pun tak ingat. Bahan yang manakah mencegah penggumpalan latex? Okey, 10 jawapan dia D. Larutan amonia ni apa? Alkali. Untuk kalau ni asid ethanoik ni untuk menggalakkan penggumpalan latex. So bukan dia. Okey, lawan bagi asid alkali lah larutan amonia. Jawapan dia D. Okey. Tak apa, jangan risau, nanti jawapan-jawapan ni saya bagi dekat awak. So awak boleh self study. Okey, ini adalah kelenjar endokrin bagi wanita. Okey. Wanita, dia bagi tahu ini adalah wanita, maksudnya tak ada testis. Nazrin ada masuk tak? Sebab dia jawab testis kot. Okey, Nazrin tak masuk. Okey, awak kena baca betul-betul sama ada dia adalah wanita ataupun lelaki. Okey, P tu apa? Kalau dekat otak, terus je awak cakap dia pituitary. Sekejap, saya nak tulis lah. Pituitary. Okey, macam mana nak eja pituitary? Terpulang. Kalau awak typo pun tak apa, asalkan ada bunyi pituitary. Tak kisahlah nak eja dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, kena wajib tulis kelenjar ke. Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu dah kat sini. Kelenjar endokrin. Dia ikut juga. Ikut juga kalau nak selamat, tulis. Sebab tak semua kelenjar dinamakan kelenjar. Betul tak? Macam ovary. Kita tak panggil dia kelenjar ovary. Kita panggil dia ovary sahaja. Q adalah ovary. Kita tak panggil kelenjar testis. Okey. Lepas tu B. Nyatakan fungsi hormon yang dirembeskan kelenjar P dan kelenjar Q. Ni most awak dah dapat ni lah. Dah dapat apa? Dapat jawab dengan baik. So saya tulis lah. Mengawal pertumbuhan. Mengawal pertumbuhan betul. Awak kata mengawal apa ni? Kelenjar-kelenjar lain pun betul. Yang mana? Yang mana yang berkaitan lah. Kelenjar Q. Apa fungsi ovary? Mengawal ciri-ciri seks sekunder wanita. Kena bagi tahu sekunder. Okey. Nyatakan satu kesan kepada wanita itu jika kedua-dua kelenjar Q dikeluarkan. Kalau keluarkan, boleh ke? Okey, Nazri masuk. Okey, nyatakan satu kesan kepada wanita itu jika kelenjar Q dikeluarkan. Mandul lah.
Jawab je macam tu, dapat 1 markah. Tak payah fikir ayat serabut-serabut, mengganggu pertumbuhan ke apa ke. Mandul. Dah kita bawa keluar benda tu, tak boleh lah. Okay, labelkan dengan huruf T kelenjar thyroid. Thyroid ni dekat tekak lah. T. T, thyroid untuk tekak. T juga. T kan tekak. Okay. Okay, lagi. Rajah 5 menunjukkan komposisi bagi keluli. Okay, apakah atom X? Karbon. Ni kena baca. Kena baca buku. Kena tengok nota yang saya dah letak dekat YouTube. Sebab tentang apa ni? Saya betul. Ya, betul. Logam Y, apakah logam Y? Mana logam Y? Aluminium. Okay. Nyatakan 2 sifat duralumin. Apa dia tadi? Ringan, 1. Okay, nak buat badan pesawat kena ringan. Tapi ringan saja tak boleh, tak mampu untuk tampung orang. Okay, dia mesti kuat. 2 ciri ni adalah 2 ciri utama untuk membuat badan pesawat. Kalau dia tak ringan, kalau dia berat, mampus lah terjun dalam laut. Okay, kalau tak kuat pula, kena angin dekat atas tu sangat-sangat kuat. Kalau dia guna bahan yang lembik, mampus juga. Okay. Padankan alloy berikut dengan kegunaannya. Ni senang je ni. Loyang pergi kat sini. Keluli pergi kat sini. Okay. Apa lagi? Ni soalan eksperimen. Sekejap. Saya pun tersilap semalam. Sebenarnya yang mana yang boleh, kalau ikut buku teks, okay, kalau ikut teori, silinder padat ke silinder berongga yang boleh tahan lagi banyak buku? Kalau ikut buku teks, kalau ikut teori, silinder berongga lebih banyak menampung buku berbanding silinder yang padat. Okay. Yang ni sepatutnya awak buat eksperimen ni dengan cikgu dekat sekolah, tapi saya tak sure lah kalau awak semua buat ke tak. Okay. So apabila ikut teori silinder berongga ni lagi banyak buku dia, okay, ramalkan bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder berongga. Okay, kalau yang ni boleh tampung lagi banyak, dia bagi yang padat ni 5. Awak tulis lah dekat sini. Lebih. Lebih daripada 5. Okay. Nak selamat tulis macam ni. Awak jangan tulis 6, awak jangan tulis 10. Okay. Betul jawapan awak tu. Tapi kalau nak selamat, guna yang ini. Lebih daripada 5. So saya tulis 5 saja boleh ke? Saya bagi salah ke betul? Saya bagi salah ke betul jawapan awak tu? Dia mesti lebih daripada 5. Sebab kita nak tahu Saya beza. Salah sir. Sebab kita nak bagi beza bilangan buku yang ditampung padat dengan yang berongga. Okay. Jadi kita tahu berongga pun boleh tampung sampai 5. Tapi kita nak tahu beza tu. Okay. Maksudnya awak kena tulis lebih pada 5 lah. 6 ke atas ke. Okay. 5 ataupun awak boleh tulis kat sini 6 ke atas. Sebab kita nak baca perbezaan tu. Okay. Ini soalan eksperimen kita nak mengkaji. Okay. Nyatakan hipotesis. Ini.
Macam mana nak buat ni? Kita tak boleh guna semakin berongga silinder, semakin banyak bilangan, tak boleh. Dia macam tak kena. Okay. Kita tak boleh guna apabila boleh, tapi awak kena olah sikit lah. Apabila silinder semakin berongga. Tak boleh. Macam mana dah saya buat ayat semalam apabila tu jadi okey. Tapi untuk hipotesis yang macam ni, awak kena tulis bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder berongga adalah lebih banyak. Okey, sekarang ni kita tengok. Untuk buat hipotesis, kita kena ada 3 benda. Okay, kita mesti ada MV dia, kita mesti ada RV dia dan kita ada pola. Pola tu apa? Maksudnya semakin menurun ke, semakin menaik ke. Itu pola. Okay. MV tu manipulated variable. Okay, apa yang kita tukar? Silinder kan kat sini. Ini MV, ini RV. Sebab tu senang kalau soalan eksperimen tu dibagi dalam table. Memang MV dengan RV dah memang ada dalam tu. Tak perlu cari nak tengok gambar ni sampai tembus kertas, tak payah. Kalau dia bagi table ni, jadual macam ni, dah tentu-tentu MV dengan RV kita ada dalam tu. Okay, sekarang ni kita tengok hipotesis kita, ada tak 3 benda ni? Ada tak 3 MV, RV dan pola ni? Kita tengok dulu MV. Ada tak MV? Silinder berongga. Ada. Okay, kita check. 1. Okay, lepas tu kita check RV kita ada ke tak ni? Bilangan buku teks yang disokong. RV dah tu. Maksudnya ada dah. Jawapan panjang markah 1 je. Saya buat kalkulus dekat universiti. Panjang dia 2 helai kertas. 2 helai, bukan buku yang pendek tu tau. Bukan buku A4. Standard A4 yang kertas yang macam orang print tu. 2 helai. 1 je markah. Sebab macam tu lah. Sebab kita nak proofkan sesuatu tu. Okay. Saya tak jawab soalan pun. Saya nak, contohlah dia bagi satu soalan tu macam rumus, macam awak punya rumus ni kan. Satu. Yang N tolak 2 tu. N tolak 2 darab 180. Ingat tak ni? Bilangan sisi kan? Bilangan sisi sebuah poligon. Okay, dia bagi yang ni. Okay. Mana datangnya benda ni? Dia suruh saya proof. Ini level universiti. Dia suruh saya proof. Dia suruh saya buktikan benda ni betul ke tak. Terbitkan benda ni. Saya tak jawab soalan macam awak. Saya kena buat benda ni. That's why lah boleh sampai 2 page. 2 page. Okay, tak apa. 1 markah je. Dapat benda ni, doktor tanda 1 markah. Dia tanda betul 1 markah. Itu je. Okay, nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini. Ni jenis silinder 1. Awak tak boleh cakap panjang silinder. Panjang dia semua sama. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas. Bilangan buku teks yang disokong. Buku teks yang disokong. Okay.
Tandakan haiwan yang tulang berongga hilang. Nak tahu kenapa, baca buku. Okay. Okay, dah habis. Okay, nanti saya bagi semua ni dekat grup Telegram. Okay. Nazrin punya saya tak sempat tanda lagi. Nanti saya bagi. Alright, ada apa-apa soalan tak? Minggu depan tak ada kelas tau.